Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah, nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala ini masih lagi Allah beri pada kita ikhwan. Nikmat sihat, nikmat masa yang terluang. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Tirmizi. Nikmat sihat dan nikmat masa yang terluang, alhamdulillah. Bergabunglah dua nikmat ini, terciptalah apa yang kita nak buat. Ima dia baik, ima dia jahat. Kerana ada masa banyak, kerana ada sihat, orang boleh menyamun, merompak. Kalau duduk demam-demam bukan boleh merompak. Kerana sihat, kerana ada masa, bergabung dua nikmat ini, nak melakukan ketaatan jadi mudah. Karena itu akan kita melihat bagaimana pandangan-pandangan para sahabat Nabi, kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah. Satu orang muda, satu orang tua buat ibadat, dua-dua buat ibadat. Tetapi satu orang tua dia buat ibadat dalam keadaan kurang sihat. Orang muda buat ibadat dalam keadaan sihat. Ya, kesihatan itu juga menentukan khusyuk kita beribadat. Jadi jangan disangkakan sihat itu bukan nikmat. Kita boleh rokok dengan sempurna, i'tidal dengan sempurna, bacaan tilawatul Quran kita makhraj dia sempurna juga kerana sihat. Jadi kerana itu Nabi menyebut apa yang dilupakan oleh kebanyakan orang pada masa itu. Nabi kata jangan lupa, Nabi kata ni'matani, dua nikmat. Nabi kata yang manusia ini bila dua nikmat itu sampai dia rasa macam bukan nikmat. Sebab dia duk ingat kata nikmat itu bertukar kereta, bertukar rumah. Dia kata sihat pun buat apa kalau poket kosong. Dia ingat macam tu. Betul, duit adalah nikmat. Tapi masa kita nak solat, solat tak memerlukan duit. Saya tak apa boleh solat lah hari ni, duit pun tak apa ada. Tidak. Duit itu bukan syarat sah solat. Sihat itu. Nak mendapat sallu kama ra'aitumuni usalli, nak sembahyang tu azakri macam Nabi sembahyang, memerlukan sihat, memerlukan masa. Ramai orang tahu salat, tapi kerana Allah cabut nikmat masa, so busy, dia busy. Boleh salat, tapi salat dia mungkin kalau subuh 2 rakaat sekadar assalamualaikum, assalamualaikum, hilang. Susah macam pelesik, hilang dah. Bukan masalah dia tak mau, masalah dia masa. Masalah dia busy, masyrul, kesibukan. Maka bila bergabunglah dua nikmat ini ikhwan, terciptalah satu kesempurnaan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka dapat dua nikmat ini. Ada juga sahabat yang sakit, ada juga sahabat yang sihat. Tapi bila bergabung dua ini, Nabi menyatakan ini kedua nikmat yang kebanyakan insan dia kurang bersyukur. Air mata dia kurang turun kerana nak syukur kepada Allah. Kebanyakan kita terasa ni bila Tuhan bagi duit, Tuhan bagi. Karena itu jangan dilupakan apa yang Allah anugerah kepada kita. Ini adalah satu nikmat. Ini adalah satu nikmat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah mengucap, dia pernah mengucapkan. Kalau mengucap macam masuk Islam,
dia pernah mengucapkan, dia pernah berkata, apabila dia melihat ini orang, satu jemaah yang berada di hadapan dia dalam masjid, mereka melakukan ibadah. Masa mereka melakukan ibadah itu, ikhwatul iman, Abdullah bin Mas'ud melihat ibadahnya mereka lakukan itu, pada dia kurang menepati ibadah Rasulullah, tidak menepati. Maka perkataan yang dia angkat itu, dia kata, waihakum ya ummat Muhammad, waihakum ya ummat Muhammad. Nanti kita tengok dalam kamus perkataan waiha. Nawawi dalam syarah Muslim menyatakan waiha litta'jub wa tarahim. Maksud dia, ungkapan itu dikeluarkan kerana merasa kesian dan merasa heran. Waiha berbeza wailun. Wailun itu binasa, halak. Waihakum, aku kesian tengok hangpa, aku heran tengok hangpa. Kesian pasal apa? Kesian pasal kasih sayang. Heran pasal apa? Heran pasal kawan tu tak ada ilmu. Awak nak tak cerdik pun takkanlah sampai macam ni. Macam kita tengok orang minum air kaki ayah pin, ambil susu bagi kena air kaki ayah pin, minum seorang sikit. Kita kata pun nak bodoh, jangan ambil takaratu lah. Bodoh sikit-sikit sudahlah. Takat SPM dapat C tu kira okey lah, bodoh takaratu. Ni bodoh sampai minum air kaki orang. How stupid you can be, my brother. Bodoh tak mana manusia ni. Itu nama dia waihakum. Aku kesian tengok hangpa. Iaitu dia nak ungkapkan kalimah itu, waihakum ya ummat Muhammad. Kenapa kamu jadi macam ni wahai umat Muhammad? Allah telah beri pada kamu masa, Allah telah beri kamu sihat, tiba-tiba kamu tidak beribadah seperti mana Allah menjadikan Muhammad itu sebagai contoh dalam ibadah. Aku kesian tengok kamu. Jadi kerana itu ikhwatul iman, a'azakumullah, sehat masa dia juga bercakap tentang kita kata apa dia, istakmala ibadah, apa nama, berlakunya kesempurnaan ibadah. Bila kita dah main berumur sikit, kita nak rokok tu, oh rasa tulang belakang, pinggang-pinggang, urat dalam semua keluar, luar masuk dalam, rasa. Tu Imam bukan baca panjang sangat. Tu Imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Rasa macam dia baca lam yakunin. Rasa. Bukan faktor apa? Faktor tak apa sihat. Faktor macam-macam faktor. Pasal itu ikhwan, sunnah itu menjadi kuat juga bergantung kepada orang yang membawa sunnah. Kalau orang itu memahami sunnah dan dia membawa sunnah dengan baik, sunnah akan jadi kuat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayan qusul Islam wa ana hayyun, ayan qusul Islam wa ana hayyun. Adakah aku nak biar Islam ini menjadi pelan lemah, sedangkan aku masih hidup, sedangkan aku masih kuat. Karena itu ikhwan, nikmat ini nikmat yang kena dijaga. Kenapa ikhwan? Kerana macam tajuk dikatakan, sangkakala berada pada tiupan mulut Israfil. Ini kiamat ini hanya Allah Maha mengetahui. Tapi jangan dilupakan, kita ini ikhwan kalau tak maulah berjumpa kiamat, kerana zaman-zaman nak berjumpa kiamat itu zaman-zaman yang kalang kabut, kacau bilau. Kiamat itu satu perjalanan kepada kerosakan alam, tapi masalahnya alam akan rosak pada penghujungnya. Tapi sementara hari-hari alam tu nak rosak, dia dipenuhi dengan kalang kabut, dengan Dajjal, dengan Ya'jud, dengan Ma'jud. Matahari terbit tak tentu arah, pintu taubat ditutup. Siapa nak hidup masa itu? Maukah kita hidup satu masa pintu taubat telah ditutup? Jangan ni kawan. Jangan, kita tak mau tengok itu. Tapi itu kiamat. Tapi yang Quran sebut kepada kita ini tentang kullu nafsin za'iqatul maut, itu juga
sebahagian daripada makna hancur. Hancur lebur hidup kita, ikhwan. Bila malaikat maut mencabut nyawa kita, habis kita. Jadi sebelum proses itu berlaku, kita kena ingat pada ayat surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu juga bergantung kepada sihat kita dan masa kita. Karena itu Allah juga menyatakan tentang wal asr. Ini masa aku berikan kepada kamu, masa perjalanan hidup. Matahari naik, matahari turun, matahari naik, matahari turun, matahari naik, matahari turun. Belumlah jadi dia naik-naik tak mau turun, dia turun-turun tak mau naik, belum jadi lagi lah Pak Min. Matahari naik, matahari turun. Wal asr. Kemana kamu nak pergi insan? Kalau insan boleh bangkit waktu pagi, tidak menyembah Tuhannya dan terus mencari rezeki Tuhannya, ini ada suatu penyelewengan dalam hidup. Yang akan bagi rezeki adalah Tuhan. Yang kita kena sembah adalah Tuhan. Tiba-tiba dengan sehat, dengan sibuk, dia menyatakan, saya tidak ada masa. Subuh 2 rakaat. Ini ikhwan, mungkin pada umur macam kita kata tak jadilah lagu tu. Tapi jangan dilupakan. Zaman-zaman anak cucu kita nak lalu, kita akan lihat. Kita akan lihat satu fenomena di mana the whole family tak sembahyang. Nak kata sakit, tidak sakit. Tapi dia tak sembahyang. Nak kata dia pergi ikut mazhab tak ada sembahyang, semua mazhab ada sembahyang. Empat-empat mazhab tu semua sepakat kewajipan sembahyang. Dia ini terlibat dengan satu gerak kerja, satu perjalanan yang Quran kata tadi ini, innal insana lafi khus. Tapi nanti antum akan tengok dalam hidup dia, inilah aktiviti mencari kesempurnaan hidup, mencari bahagia dalam hidup, mencari makan dalam hidup, mencari macam mana nak repair hidup yang sedang tinggi harga kehidupan dia, dia tak sembahyang. Kadang-kadang yang tak sembahyang ni daripada somebody yang nobody. Boleh faham orang putih kan? Biasanya main ni hitam. Cakap bila orang putih sikit. Daripada somebody yang nobody. Dia ni tak ada siapa. Dia ni tak ada terkenal apa pun. Tapi dia dah start hidup dengan satu rentak tidak sujud dan rokok kepada Allah Jalla wa'ala. Dia meningkat kehidupan itu ikhwan kepada satu orang yang ada sijil, ada gaji besar, ada pejabat, ada kereta, pejabat ada aircon pun tak rosak, cantik elok, profesor, pensyarah, boleh mengajar orang, boleh mendidik orang, profesor fakulti itu, profesor fakulti ini. Dalam universiti ada surau, dalam surau, di luar surau ada masjid, tapi dia mengajar, banyak sangat budak-budak dia mengajar, dia tak ada masa nak solat. Insan akan saksikan kehidupan kesihatan dan masa yang diberikan tidak disyukurkan. Berbeda dengan ayat Quran yang menyebut la in syakartum la azidannakum. Hidup ini Allah repair dengan kesyukuran. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Perubahan hidup kepada sistem penyiksaan itu berlaku kerana kekufuran. Sistem insan akan berubah daripada mendapat perubahan daripada Allah, daripada mendapat rahmat ilahi, perubahan hidup akan berubah kepada satu perubahan hidup yang sangat zalim, tindah menindah kerana kekufuran, kerana tidak syukur kepada Allah. Perubahan itu berlaku. Kita tengok anak kita tak ada masalah, menantu kita tak ada masalah. Anak kita ikut rupa parah lagu kita, comel, handsome, cantik, elok. Menantu kita pun elok juga. Tetapi ada yang tak kena dengan rumah tangga mereka. Nak kata tak ada anak, alhamdulillah ada anak. Nak kata rumah kecil, bilik banyak sampai kosong, tak masuk store lagi. Apa tak kena hidup mereka ni? Kita sebagai orang tua yang telah lalui hidup daripada zaman makan ubi kayu sampai kita makan ubi goreng ni, apa tak kena dengan budak ni? Apa tak kena dengan budak ni? Duduk dalam satu negara yang mewah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Kita bukan duduk di Afrika, kita duduk dalam Malaysia. GST pun 6% saja, bukan 16%. Kenapa nak dibimbangkan sangat? Kita hidup dalam suasana yang nikmat. Nikmat. Tapi ada yang tak kena ni rumah tangga. Ada yang tak kena. Bini kerja, laki kerja, bini pesyarah, laki pesyarah, gaji belah-belah ribu, campur dua jadi puluh-puluh ribu. Bini segak, laki handsome. Tapi ada yang tak kena. Betul lah firman Allah. Innal insana lafi khus. Insan hidup, tapi hidup dia sedang menyaksikan kerugian. Kadang-kadang dia tahu benda tu rugi, tapi dia nak notakan tak boleh. Dia tahu ada short dalam hidup dia, tapi nak catat tu tak mampu. Beda dengan zaman tok nenek kita, Pak Mik kan, zaman kita muda-muda dulu. Pak Mik ingat kita duduk pergi sekolah naik basikal sekali dulu kan. Zaman kita muda-muda dulu ya kawan, ayah kita tak kelak mana-mana sekolah, buta huruf. Buta huruf, taklah buta perut. Buta huruf. Kalau suruh eja alif ya mim, buaya cikgu, tu ayah kita. Buaya pun golek kepala, bilalah tukar nama aku, alif ya mim buaya. Tapi ayah kita boleh bela kita sebelah beradik. Pencen tak ada, kerja kampung. Toreh getah mana ada pencen. Sebelah beradik. Dia boleh bela, ini cakap utara kan. Sekok pun tak mati ke bulak. Tu cakap utara. Orang utara bahasa subuh dia bahasa macam tu. Orang utara ni bahasa kamus lepas lohak. Subuh dia cakap lagu tu. Pasal kalau lepas subuh cakap bahasa kamu hampa lena semua. Seorang pun tak mati ke bulak. Ayah kerja apa? Ayah bukan kerja gomen. Ayah tak kerja gomen. Kalau kerja gomen pun masa tu Pak Amit gaji sebulan RM13. RM13. Orang utara kata nak cekik apa? Sebelah orang duk ada. Tapi sebelah-sebelah ada hari ini, semuanya menempah kejayaan yang cemerlang. Habis tinggi ayah boleh hantar pergi mengaji Quran kampung. Itu je dia boleh hantar. Habis tinggi. Tu kira tinggi lah tu. Tetapi Quran kata betul. Sistem hidup la in syakartum la azidannakum. Sistem hidup yang bersyukur. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba. Sistem hidupnya ada kena mengena dengan sunnah. Ya Allah. Sunnah ni bukan saja salat. Aqidah adalah sunnah. Sunnah ni bukan saja aqidah. Akhlak adalah sunnah. Sunnah ni apa dia? Perjalanan hidup. Satu makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah dan kita cuba meneladani insan yang paling dicintai oleh Allah. Itu adalah sunnah. Allah katakan kepada kita, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tengok ikhwan. Ini satu apa yang berita daripada Allah. Rugi, rugi, rugi. Yang tua rugi, yang muda rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi. Yang tak rugi siapa dia? Allah kata illa, istithna, illa. Tak, hak ni aku bela. Hak ni aku bela. Kamu berjalan dalam hidup macam-macam kamu berjalan, tapi dalam jalan-jalan tu ada sikit iman kepada Allah. Ikhwan, benda lain semua kita boleh berlakon, iman tak boleh berlakon. Sebab tempat iman duduk di hati. Kalau kita meluat kat satu orang, bukan boleh berlakon. Kalau berlakon pun senyum tu dia ketak. Senyum tu dia satu macam, nampak macam nak kena Parkinson. Hati ni kita tak boleh bohong ikhwan. Kita suka. Macam kita suka ke orang kan. Kita tak mau tunjuk kata kita suka. Tak boleh. Ayak muka kita ni, ayak muka. Bukan ayak peluh bukan ayak muka. Ayak muka ni. Macam mana nak tengok ayak muka? Peluh turun. Tak, peluh bukan ayak muka. Itu ayak peluh. Ayak muka ni dia ada, tapi dia tak ada ayak. Tapi dia ayak. Yang kata ayak muka.
Ayak muka kita ni. Bila kita tengok satu orang kita suka, dia tak perlu pun. Orang kata, cuba tengok ayak muka dia. Ayak muka dia, tengok. Amboi anak balik seronok aku tengok muka Pak Hang. Ayak muka. Pak tak abang lah cucu balik tu dia seronok. Tok Wan tak abang kata cucu balik ni dia seronok. Tapi yang kata orang perempuan ni, dia macam ada satu ilmu kan yang orang jantan tak ada. Dia perasan. Orang perempuan ni hebat. Dia tengok kita keluar, dia boleh nampak selai bulu atau bau kita. Dan dia tahu rambut ke bulu mata. Dia tahu. Bukan dia pergi hantar mana-mana makmal buat kajian pun. Dia tengok-tengok, abang, bulu mata jatuh hati bau. Bulu mata jatuh hati bau. Bulu mata duduk sini, dia boleh terbang jatuh tang sini. Orang perempuan tahu bulu mata. Yang kata orang perempuan ni, kelebihan dia. Tapi dia ghostan kereta, dia langgak pagar tu dia punya nala. Bungu dia bagi ke pagar tu, relai. Bulu mata nampak, pagar tak nampak. Itu kelebihan orang perempuan. Kelebihan orang perempuan. Dia tengok lelaki dia punya ayak muka. Dia kata, seronok nampak? Ayak muka. Iman macam tu ya kawan. Iman duduk di hati. Iman disimpan dalam hati. Iman tak boleh bohong. Satu orang hidup dalam zon iman. Dia duduk dalam dunia. Dunia ni macam-macam duk ada. Dunia ni macam-macam duk ada. Kalang kabut duk ada. Penekanan, kezaliman, penindasan, semua ada. Tapi iman tu jaminan daripada Rabbul Alamin. Illa tak. Walaupun dia duduk dalam dunia, dia bercampur dengan orang yang rugi, dia berada pada sistem yang rugi, tapi dia tidak rugi. Macam mana tu ikhwan? Kan pelik. Ajaib. Pelik dan ajaib. Dia duduk sebelah kawan dia rokok, tapi baju dia tak berokok. Macam mana? Dia duduk sebelah kawan dia rokok, baju dia tak berokok. Maksud dia yang balai rokok tu. Mana ada orang yang isap rokok bau baju? Yang duk kena bau baju ni kawan tak isap rokok, asap pikuk tu bukan asap megot ni. Macam mana dia duduk dalam dunia tapi dia tak rugi? Illa. Tuhan kata dah. Apa yang menyebabkan dia tak rugi? Dia dapat 24 jam. Dia ni pun dapat 24 jam. Dia juga kerja gomen, gaji 1,500. Dia ni pun kerja gomen, gaji 1,500. Tapi dia ni rugi, dia ni tak rugi. Dia ni pun anak 7, dia ni pun anak 7. Dia ni rugi, dia ni tak rugi. Apa yang menyebabkan tak rugi? Allah kata, alladzina amanu. Ini orang ada iman. Apa dia iman? Iman beriman pada rukun iman. Iman bukan benda baru. Iman beriman pada rukun iman. Beriman Allah itu Rabbul Alamin. Bagaimana nak beriman? Beriman kena mengikut cara Nabi. Beriman cuma ada satu cara, bukan 10 cara. Iman mana ada khilaf? Iman tak ada khilaf. Saya ingatlah, saya nak beriman kepada 27 Nabi lah. Awak selalu 25 kan? Saya nak lebih 27. Tak apa, khilaf sikit je. Tak boleh. Iman mana ada khilaf? Khilaf boleh lah. Nak khilaf bab fiqh, mana ada khilaf bab iman? Allah kata orang ini orang yang beriman. Apa tanda dia beriman? Wa amilus salihat. Ni rentak dunia ni ikhwan. Nampak sangat ikhwan, ini orang hidup dengan kawan tadi hidup beza ikhwan. Sangat-sangat beza. Ini orang bangkit-bangkit pagi telah ada tanda iman, telah ada tanda amal saleh. Ini orang bangkit-bangkit pagi tak ada tanda iman, tak ada tanda amal saleh. Saya ada pengalaman dengan Ustaz Nan. Kami tertidur lepas asar. Lena tertidur lepas asar. Bangkit-bangkit, ayo yo. Terlupa baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kawan-kawan tu bangkit, dia tengok Nan lebih. Ayo yo. Mujur tak pergi Batu Kif. Jangan main-main ikhwan.
Ini orang bahasanya nampak dia sayang iman. Ini orang hidupnya, keluarganya, anaknya, dirinya, Allah mentakdirkan hubungan dia dengan iman dan amal soleh tak putus. Dia jadi syiar. Syiar. Kemana pun tak hilang. Antum tengok muka dia, Masya Allah. Tengok muka dia. Kita tak tahu dia sembahyang malam ke, dia tak sembahyang ke, dia baca Quran ke, dia tak baca Quran ke, mana kita tahu. Tapi bila kita tengok dia, Allah mentajalikan pada wajah dia itu rapatnya dia dengan iman dan amal saleh. Ini satu pattern kehidupan. Satu pattern lagi kehidupan. Macam-macam nikmat masuk, sihat masuk, masa lapang masuk, duduk depan makan, tangan kiri ke, tangan kanan ke, bismillah ke, tak bismillah ke, no problem. Yang penting kenyang perut, perut kenyang. Satu kehidupan. Kita boleh saksikan. Ini orang ikhwan, dia minum air tangan kiri. Dalam perlembagaan Malaysia ni, tak mana nak cari bahagian salah. Ini persekutuan punya perlembagaan. Salah macam mana? Kita marah, woi kita ria, woi kita ria. Apa minta ke darah kiri? Dia kata, you drop my water face. Kita drop dia punya water face. Tapi face tak ada water pun. Yang ada flu. You drop my water face. Dia saman kita. Dia saman kita bukan kata mahkamah section, high court. High court. Kalau high court tolak, 5 tahun pula kerja berat. High court kena saman. Maka dalam saman tu dia kata, ini orang telah drop my water face. Saya makan, saya minum dengan tangan kiri, dia hui dekat saya tengah khalayak ramai. Dia drop. Saya rasa down. Jadi saya nak tanya kat dia, dari segi perlembagaan negara, negeri, tang mana salah makan tangan kiri? Mana ada salah? Mana ada salah? Potong tangan kaki kanan, cucuk dengan tangan kiri, jolok dengan kiri. What's wrong, man? What's wrong, man? Saya orang buat bank kah? Saya jolok dengan tangan kiri. Saya jolok tu dengan harta anak yatim kah? Yang awak nak kata salah ni? Macam mana nak bukti dia salah? Tak boleh, kawan. By law, dia tidak salah. By lawyer, dia tidak salah. Tapi dengan iman, dia salah, kawan. Dia telah diberi 5 minit untuk makan, dia telah menyia-nyiakan nikmat dan masa makan. Masa makan dia keluar daripada peradaban orang saleh. Setiap yang keluar daripada cara Nabi, Allahu Akbar, ikhwan. Nak cerita ni, ikhwan, nak cerita ni. Nak cerita. Anda tengoklah. Macam mana satu orang tu dikatakan hidup dia merepet, merapu, lara, tak kena, dengan satu orang tu hidup dia ada iman dan ada amal saleh. Kita punya wazan ni macam mana, ikhwan? Wazan. Wazan apa? What we say in Malay, wazan. Acuan dia punya. Nak tengoklah salah dengan betul itu, nak diukur ke mana wazan. Wazan. Orang putih panggil apa? In English, saya nak bahasa. Tak apa pandai Melayu saya ni. Orang putih, cakap orang putih. Saya kalau kuliah subuh, besok orang putih. Kita punya penimbang tara tu, kan? Timbang. Kita nak kata ini orang betul, ini orang salah, macam mana? Antum tengok bagaimana kehebatan, izzah, kemuliaan, keaziman Allah beri pada diri Rasulullah. Dia menjadi simbol wazan hak dan batil, iman dan kufur. Awak kalau makan, awak kalau minum, awak kalau hidup, awak ikut 1000 orang punya cara. Dan 1000 orang punya cara tak sama dengan cara Rasulullah satu. Awak dikira tak ada iman. Tu boleh bayang tak benda ni? Tu boleh bayang tak? Cuba pejam mata, Ustaz. Subuh-subuh ni syok pejam mata kan? Ini manamnya mamak duk main iPad tu macam pula aku duk tengok kan. Tu macamnya pejam mata. Satu orang boleh kalahkan 1000 orang. Dia kuat ke dia lemah? Satu orang
punya pukulan rebah sejuta orang, dia kuat ke dia lemah? Satu orang di-attack oleh 1 bilion insan, kalah 1 bilion, benang satu orang, dia kuat ke dia lemah? Ini Rasulullah ini seorang sahaja, lahir pada hari Isnin, ini Rasulullah ini 1400 silam dia lahir di kota Mekah, dia satu orang. Ketika dia membawa Islam, dia seorang, tapi seorang dia itulah cermin, seorang dia itulah dia dikekalkan oleh Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Betul atau benar, salah ataupun tidak salah, iman ataupun tidak iman, awak sama dengan dia, awak iman, awak tak sama dengan dia, awak salah dan awak rugi dunia dan akhirat. Apa ini ya kawan? Siapa ini orang ni? Mana ada orang sehebat itu ya kawan? Kita ada bapak, kita bukan ikut selama-lama pak kita. Pak kita duk balas rokok daun. Kita dah besar-besar tak balas rokok daun kita. Rokok pun kita tak mau. Kita tak mau rokok-rokok. Kita kata tidak sunnah. Tak mau isap rokok. Daripada nak isap rokok, ambil kahwin dua, tentu dah sunnah. Yang mana nak buat? Nak isap rokok kan nak kahwin dua? Jawab. Kalau berani jawab. Perempuan duduk dah belakang. Tanya ustaz mana pun, walaupun dia balas rokok, ustaz isap rokok sunnah tak sunnah? Dia sengap. Pasal apa? Pasal dia isap. Dia kata tak sunnah lah. Baik, isap rokok tak sunnah, kahwin dua? Sengap juga. Pasal bini dia belakang, sengap. Kita bagi makcik hang balik dulu. Tak kira aku jawab. Ya. Mestilah orang buat kahwin dua pasal dia sunnah. Ini siapa ini ikhwan? Sampai cara makan dia, kalau kita tidak ikut, ini cara makan. Kalau bahasa utara ni, dia kata cara melantak. Cara makan ni ikhwan, yang penting dia apa dia? Perut mau kenyang sudahlah. Tapi tak. Cara awak makan menentukan awak rugi atau awak tidak rugi. Kenapa? Bukan berdasarkan doktor. Bukan berdasarkan pengesahan doktor, tapi berdasarkan Rasulullah. Kalau Rasul tak pernah makan tangan kiri, rumah awak besar mana pun, pangkat awak tinggi macam mana pun, awak makan juga dengan tangan kiri. Innal insana lafi khus. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya betul ikhwan. Kembali kepada sistem pola hidup yang syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ya Allah, kita hanya membawa anak, cucu, menantu kita makan cara Rasulullah. Allah menyatakan apa? Kamu bersyukur dah kepada aku. La azidannakum. Aku repair hidup kau. Aku akan repair hidup kau. Masya Allah ikhwan. Semua ni Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Sebelum datangnya ja'ahul maut, sebelum datang dia mati. Sebelum mati mah Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi kata aku tak ada masalah nak gelak macam hampa gelak. Sebab kata Nabi tak ada masa nak gelak lagu kami gelak. Nabi kata pada sesungguhnya aku nampak malaikat meletakkan sangkakala di bibir mulut dia. Kalau hampa tahu apa yang aku tahu, nescaya Nabi kata hampa akan gelak sikit, menangis banyak. Turun surah At-Taubah membenarkan apa Nabi cakap. Sahabat bila dengar Nabi kata walahum khanin dalam hadis Bukhari, walahum khanin, sahabat ambil kain serban tutup kepala, pakat-pakat duk dengar bunyi dengung menangis. Baru sahabat maklum ada satu benda yang sahabat dapat pendidikan. Sesiapa yang hidup dia tidak sama dengan hidup Nabi pada akidah, pada ibadah, pada akhlak, maka itulah dia masuk dalam innal insana lafi khus. Dia rugi ikhwan, dia rugi. Lepas itu kalau orang itu ustaz ke, orang itu siapa ke, tak penting itu semua. Tapi yang pentingnya bila dia bercakap sesuatu, kita kena bertanya, Tuan, Al-Fadil, Syekh, Maulana, Habib, saya nak tanya,
yang tuan cakap ini dari Nabi kah, dari tuan kah? Jangan tanya tu semua. Yang penting benda baik kita buat. Tidak. Tidak semua benda baik diberi pahala. Kerana sumber benda baik kena datang daripada insan yang paling baik. Insan yang paling baik diiktiraf oleh wahyu ilahi Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad kata makan dengan tangan kanan, itulah kebaikan, makan dengan tangan kanan. Walaupun ada doktor satu dunia kata tak ada beza makan kanan dengan kiri ni. Beriman kepada Allah bukan memerlukan pengesahan dunia. Iman simpan dalam hati. Kita masuk pancong. Orang sini tahu ke pancong? Tahu nak? Masuk pancong, dia pakai bahasa pancong kan. Masuk pancong nak pancut. Ada beza nah. Masuk tandas lah, masuk bilik ayak. Allah, yang penting apa dia? Yang penting apa kartun tu nama apa? Yang burung duk terbang tu. Yang penting kerjasama. Apa? Oh, tengok juga nah. Wonder Pet. Wonder Pet kata yang penting kan. Kan dia duk abang lalu yang penting. Kami tak kuat. Kami tak apa lagi? Kami tak macam-macam. Yang penting kita masuk pancong ni, yang penting apa dia? Qadha hajat. Hang nak lompat ke? Hang nak melompat ke? Hang jangan bagi jatuh tergeliat kaki sudah. Tapi tak. Tidak. Allah membezakan. Rasul aku, dia masuk tandas, dia masuk kaki apa, dia keluar kaki apa, dan dia baca apa. Itu hang punya pasal. Satu benda aku nak bagi tahu kat hang. Ini seolah-olah Allah kata macam ni. Satu benda aku nak bagi tahu kat hang. Aku bagi fitrah hang sebagai manusia, hang sakit perut, hang nak pergi terkencing, hang nak masuk pancuk, hang nak buat apa, hang buat. Lah aku nak bagi tahu satu. Nabi aku pun manusia lagu hang juga. Ada perasaan, dia makan, dia pun minum lagu hang juga. Dia pun qadha hajat. Aku nak bagi tahu, bila dia masuk tandas, dia masuk kiri, bila dia keluar, dia hulur kaki kanan keluar. Aku nak bagi tahu kat hang. Bila dia masuk tandas, dia baca, dia sebut nama aku, mohon perlindungan kepada aku daripada al-khubsi wal khaba'is. Bila dia keluar daripada tandas, dia lepas kaki kanan keluar dulu dan dia bersyukur kepada aku, dia kata alhamdulillah ataupun ghufranak. Dia kata, itu aku nak bagi tahu kat hang. Ni siapa dia ni? Orang yang paling aku sayang. Ni siapa dia ni? Ni Muhammad. Aku dan malaikat berselawat pada dia. Dia siapa ni? Dia menjadi syarat siapa-siapa masuk Islam tak mau sebut nama dia, aku tak terima Islam kawan tu. Lah dengar elok-elok aku nak bagi tahu kat hang. Hang nak masuk tandas macam mana pun hang punya pasal. Tapi hang ingat, kalau hang tak masuk tandas, lagu Nabi aku ikut, hang orangnya rugi dunia sampai akhirat. Kita nak buat macam mana? Hang punya pasal. Tapi innal insana lafi khus. Kita pun pergi tanya pakar mana ada satu doktor pakar masuk tandas ni. Kita kata doktor pakar, saya pakar masuk tandas, keluar tandas. Lepas tu doktor pakar pula, kita pergi tanya Pak Amit. Dia kata mengikut kajian kami, kaki kanan ke kiri ke tak ada apa. Tak ada apa, yang penting kaki. Jangan lepas tangan dulu sudah. Kaki. So you nak cakap kanan ke kiri ke, dia kata jangan rigid sangat doktor lah. Ni doktor mana punya negeri pasal berdengung kawan dengan menteri pasola semua ni. Walaupun doktor cakap macam tu, tetapi kerana Rasulullah masuk dengan kaki kiri, insan kena berusaha sama dengan Rasulullah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Allah akan repair hidup kamu kalau kamu syukur kepada Allah. Apa makna syukur? Ni yang Quran kata, wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku kepada kamu. Apa di antara maksud dia? Allah bagi cukup nikmat agama ni pada kita. Salah satunya Allah beri pada kita rasul untuk bimbing hidup kita. Allah kata wa radaitu lakumul islama dina. Aku redha kalau kamu hidup dengan cara macam ni. Masya Allah, ikhwatul iman. Atas kita lah ikhwan. Baki-baki umur ni atas kita lah.
Macam saya ni nak hidup berapa hari lagi, macam-macam. Lama dah Pak Mik ni. So Pak Mik umur saya, Pak Mik tahu lah. Macam-macam dah kita tengok. Jepun attack Melaya, Melaya attack Jepun, semua kita tengok dah. Macam-macam. Daripada kita makan ubi kayu sampai makan kayu saja. Mai hari raya orang buat kayu buruk. Abuk-abuk tu buat nama kayu buruk. Itu dia. Semua kita mentak darah habis dah. Dah mai umur macam ni. Pasal tu penyakit duk mai pun macam-macam. Dia duk mai. Sikit baki hidup kita dah. Buat keputusan. Make your decision in your life. Buatlah choice. Tak ada siapa paksa kita. Tak ada siapa nak marah pergi kepak tangan kita, pergi belakang karate kita. Tak ada siapa. Tapi kalau teringin nak melihat satu makna rugi di hari akhirat, hiduplah tidak mengikut cara Rasulullah. Siapa-siapa yang diberi sunnah pada dia, dia tidak ikut, dia rugi. Siapa-siapa yang tahu sunnah tapi tak diberi kekuatan untuk hidup cara sunnah, dia rugi. Siapa-siapa yang tak tahu sunnah langsung dan tak belajar sunnah, dia rugi. Ya ikhwan, kadang-kadang Allah bagi agama pada kita, tapi kita nak ikut agama tu, kadang-kadang majlis besar-besar. Jangan cakap ikhwan, jangan cakap. Jangan cakap 7.25 dah ni. Jangan abang, jangan duk abang apa. Baby kat dia. Saya cakap ini ikhwan, hal makan, hal macam ni ikut sunnah. Orang kata kecil, dia tak kecil ikhwan. Saya ada pengalaman makan dengan datuk-datuk. Saya nak cerita. Jangan pandang saya sebelah mata. Saya makan dengan datuk. The whole family is datuk-datuk. Ini bisnes keluarga yang diangkat besar. Macam PG Holding. Pernah tengok drama PG Holding? 80-an dulu kan? Macam gambar Dallas. Ladang Anggur, JR. Oh, jahat nak mampui. Tapi tak mampui. Jahat. Saya makan. Pinggan saya makan. Bertahtakan emas. Ini bukan cerita dongeng. Ini betul-betul kejadian. Ya. Sudu. Makan. Kacamata. Kacamata ke cermin mata? Kacamata. Ni, frame dia. Emas. Ya. Tu kan? Yang main rumah pendekar Mustar. 3 kapai, 3 sampan rosak, RM385. Total semua RM742. 5 kupang. Diminta bayar sekarang. Butang baju dia, emas. Jangan lupa. Pergi tengok balik gambar tu. Butang baju dia, emas. Tak apa, ini saya cerita. Handphone punya cover belakang ni emas. Kaya ikhwan. Lebih kaya daripada Sadiq Sigar Raga dan Ismi Ulam Raja. Kaya. Tapi saya nak cerita apa dia ikhwan, yang sunnah itu susah nak dibuat. Iaitu apa dia? Bila kita duduk satu majlis yang besar, satu majlis yang tinggi, high, kita nak makan. Kita nak makan. Semua makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri pakai pisau kan. Pisau macam gergaji lama tu punya duk gaji. Tiba-tiba saya seorang dengan seorang kawan lagi. Hang tengok aku tengok hang. Hang tengok aku tengok hang. Kita nak jolok macam mana? Semua duk jolok macam ni. Tiba-tiba kami jolok lagu ni, semua mata tu tengok. Macam kamera dia pusing. Jangan fikir makan dengan tangan kiri kanan ini senang untuk dibuat. Senang kalau kita makan di warung tepi jalan. Mamak tu tak ada peduli lah. Janji hang bayar nasi lemak sudah. Hang tak bayar aku tibalin nasi lemak pergi kat hang mamak tu. Hang nak makan dengan kaki ke punya pasal habis. Tapi bila you attend satu majlis besar punya you attend, makan dengan kiri adalah peradaban. Makan dengan kanan adalah kebodohan. Awak attend satu majlis besar.
Makin besar pangkat orang itu, makin grand majlis dia. Awak makan dengan tangan kanan. Dia tengok mana punya kampung. Karena itu innal insana lafi khus. Siapa dia khus? Orang yang hidup dia tak ada simbol iman, tak ada simbol amal saleh. Anak kita duduk kecil, cucu kita masih kecil duduk dalam rumah kita, dia makan dengan kiri, jentik tangan dia. Menantu kita tengok. Kan? Kita punya besen pun tengok. Awak pukul, kira tampak tangan anak macam pukul mak ah. Juga. Budak tu mau pergi menangis pula. Oh, Pak Mi, besen balik sana tengok. Bisan juga. Awak abang Haji duk pergi pukul budak tu. Saya pukul pasal dia makan dengan tangan kiri. Allah. Ingat dia pelari dada. Makan dengan kiri tak ada apa, budak bukan tahu apa, pasal dia budak lah saya nak ajak. Besok dia jadi tua lagu hang korang ajak. Jaga akhwat. Hang boleh buat kan tak boleh buat? Itu saja. Kalau kita biar cucu kita macam tu, bila cucu kita pergi sekolah, dia dah kenal macam-macam, kita nak buat U-turn susah. Orang tua kata apa? Kalau bapa kencing berdiri, anak kencing melompat lah. Dia tak berlari dah, sambil kencing makan isap okok, lompat. Ya ikhwan, itulah sunnah ikhwan. Mata rantai sunnah ada pada akidah. Daripada akidah sunnah itu berkembang. Ikhwatul iman, tadi cerah, tadi gelap, lo tengok cerah dah. Itu dah nama dia kuliah subuh. Bila cerah dah tak subuh dah. Jadi dia nak habaq kata mama, oi sudahlah. Orang bagi kuliah subuh kan. Hilang gelap tu, habislah subuh. Nak lajak apa lagi? Kan? Jadi kesimpulan dia itu tak tahulah. Sanggakala tu pergi duduk mana tak tahulah. Hamba punya pasal lah. Sanggakala tu duduk ada tempat dia lah. Yang pentingnya faham ambil lah apa isi kuliah ni. Semoga kita diberkati Allah. Akhir kata ikhwan, kita tak ada nilai di hadapan Allah kalau kita tidak kenal Rasulullah. Tak ada nilai hidup manusia. Saya ulang lagi sekali ikhwan. Ibadah yang kita buat hampir tak ada nilai kalau kita tidak boleh beribadah seperti Rasulullah.
Allah buat alam dan Tuhan tak ada fikir nak bagi binasa alam ni. Tak ada nilai alam ni. Walaupun sebelah sayap nyamuk. Tetapi siapa yang balik bertemu Allah dengan dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan selamat dunia sampai akhirat. Di dalamnya ada pengisian kepada sistem hidup kesyukuran, menerima agama, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima sunnah Muhammad sebagai jalan kehidupan. Dengan inilah kita akan merentasi alam kubur. Daripada alam kubur dengan tiga benda ni kita akan redah sampai mahsyar. Kita akan melintah jambatan sirat. Kita akan melihat makhluk Allah dihimpun di mahsyar. Begitu dahsyat. Tapi berbekalkan Allah dan Rasul itu, kita akan sampai kepada hala tuju kita, syurga Allah. Besarnya berubah hidup daripada tak mengenal sunnah kepada mengenal sunnah, akan diberkati Allah. Tak cukup takat tu, penutup surah Wal Asri, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bi sabr. Pesanlah kerana benar dibenar pada orang, dan sabarlah ketika kau disakiti. Ya, pesan ke orang, hiduplah cara sunnah, makan kanan, makan kanan, begini. Pesan kerana dia kebenaran, tapi sabarlah ketika kau disakiti. Ya, ini fatan hidup dalam dunia. Bapak segala kejahatan tu ada dalam dunia, iblis. Tengok orang ikut Nabi, dia susah hati. Dia tengok orang jauh Nabi, seronok dah, raya Hindu dah. Tengok orang ikut Nabi, bimbang dah, jahanam dah, dia kata jahanam dah. Semoga Allah merahmati kita, Allah hidayahkan kita, dan hidayah ini mahal harganya. Tanpa Rasulullah, tanpa mengenal Nabi, kita tak akan tahu makna hidayah. Wa ila liqa'i khatul iman. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.